dengan Ummahatul Mukminin, kenal dan cinta. Dan pada malam ini berkaitan kita nak sama-sama ketahui, mengenali dan akhirnya mencintai Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi kita dengarkan jam 9 malam nanti kesetiaan anda. Okey. Dan saya nak kongsikan buat adik-adik Abang Faiz, pelajar tingkatan 4 dan 6 semester 1 tahun 2020 di sekolah berasrama di bawah Kementerian Pendidikan akan kembali bersekolah pada 15 Julai ini. KPM dalam kenyataannya memaklumkan keutamaan diberikan kepada pelajar tingkatan 4 dan 6 dalam usaha memastikan mereka mempunyai masa mencukupi untuk persediaan menduduki peperiksaan awam tahun depan. Katanya pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 di sekolah berasrama pula akan memulakan sesi persekolahan mereka pada 3 Ogos depan. Sementara itu, pelajar tingkatan 1 hingga 3 akan meneruskan pembelajaran di rumah. Keputusan itu terpakai kepada Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKE, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri dan Sekolah Seni Malaysia. Jelas kenyataan tersebut. Dan sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin mengumumkan sesi persekolahan bagi pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan kelas peralihan akan bermula pada 15 Julai secara berperingkat. Mengulas lanjut, KPM memaklumkan beberapa penambahbaikan sudah dibuat ke atas tata cara pengurusan asrama berdasarkan perbincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi adik-adik Abang Faiz, selamat memulakan sesi persekolahan untuk tahun 2020 ini. Semoga bersemangat dan ingat patuh sentiasa kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak KPM dan juga KKM ini. Okey, teruskan kesetiaan anda. Maulid Arikim seketika nanti. Ini dia Voices of Ummi Erti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau gunakan iman kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau gunakan iman kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana
الإنسان في أحسن تقويم Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثم رددناه أسفل سافلين Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فما يكذبك بعد بالدين Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? أليس الله بأحكم الحاكمين Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ekspresi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Masa lalu kau selalu ada untukku dikala suka tawaku dan bila tersungkurku kesedihan tak pernah engkau tinggalkan diriku bersendirian. Terima kasih wahai sahabat, kau temanku dunia akhirat, kan ku doakanmu dan kenanglah aku dalam doamu selalu. Terkadang kita tak semanuan, selalu mengikuti kesimpangan, namun perpisahan tak pernah menjadi suatu walau jauh terpisah, kau takkan pernah ku lupa. Karena kita bersaudara. Terima kasih wahai sahabat, kau temanku dunia akhirat, kan ku doakanmu dan kenanglah daku dalam doamu selalu. Terkadang kita tak semanuan, selalu namun perpisahan tak pernah menjadi suatu pilihan. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Nata'awan fima attafaqna. Mari kita bekerjasama tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rakan-rakan saya. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Jadikan IKIM teman anda, tak kira dekat mana pun anda berada saat ini. Kami doakan semoga anda semua dalam kesihatan dan juga limpah kurnia dan
di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini insya-Allah perkongsian kita nak teruskan menerusi siri Maulid at IKIM, dan kita bawakan seperti biasa untuk kita dengarkan bicaranya setiap hari Khamis 9 malam, dan dah pun berada di studio pada waktu ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Terima kasih yang banyak malam ini. Istimewanya kita nak bawakan satu topik yang pasti ramai yang nak dengar dan hayati cerita-cerita ini. Banyak siri Ustaz insya-Allah kita akan bawakan tentang kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin, dan hari ini untuk siri 1 Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita nak dengarkan bersama perkongsian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير الأسماء والحمد لله ملء كل أرض وسماء، والصلاة والسلام على شمس الأنبياء وإمام الأتقياء حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, malam ini kami bersama dengan Akhi Faiz kita, hafizahullah, dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyelusuri satu lagi perbahasan untuk kita mencintai Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan bersama dalam siri-siri mengenali dan mencintai wanita syurga, yaitu Ummahatul Mukminin, insya-Allah seperti yang Faiz sebutkan tadi. Dan malam ini kita bicarakan dahulu wanita yang terbaik di dunia dan di hari akhirat, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik wanitanya dunia dan akhirat, malah di syurga, adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sosok tubuh yang sangat mulia, yang saya secara pribadi Al-Faqir sangat kerdil sekali membicarakan insan dan tokoh yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan oleh Malaikat Jibril alaihi salam, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia wanita yang Allah bagi salam padanya. Luar biasa Faiz. Demikian Malaikat Jibril juga bagi salam padanya. Disebut di dalam hadis ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini dia nanti Khadijah akan datang kepada kamu dengan bawa bekas yang berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salam min rabbiha wa minni. Maka nanti dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam daripada Allah dan daripadaku padanya. Maka luar biasa tu Faiz, subhanallah. Kita kan kalau
ada somebody yang terhormat dan penting, terkenal, bagi salam pun ya Allah seronok kita kan Faiz. Belum lagi jumpa, belum lagi salam, peluk dan sebagainya. Bagi salam saja pun kita pun ya Allah masuk dalam diary dan tak padam-padam dah Faiz. Ini kan pula daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebab itu di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bint Khuwailid. Seafdal-afdal wanita penduduk ahli syurga adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi sambung selepas itu wa Fatimah binti Muhammadin, dan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Asiyah bintu Mazahim, dan Sayyidatina Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun, dan beliau adalah isteri kepada Firaun, wa Maryam bintatu Imran, dan Sayyidatina Maryam binti Imran. Ketika pernah berlaku sedikit, nanti kita akan panjangkan periwayatannya, ketika ada di kalangan isteri-isteri Nabi yang Masya Allah ada yang bertanya tentang perihal Sayyidatina Khadijah ini, antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha as-Siddiqah binti as-Siddiq. Kita akan bicarakan nanti tentang bagaimana cintanya Nabi itu sangat seperti lebih kepada Sayyidatina Khadijah, walau sudah wafat dan meninggal dunia. Malah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian nanti kita bicarakan, bukankah Allah sudah gantikan yang baik daripadanya, maksudnya beliau sendiri. Itu tanda suatu keprihatinan isteri kepada suami. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni qad urziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah direzekikan Allah cinta kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ibunda kita yang tercinta, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kalau dipanjangkan lagi namanya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Abdul Uzza binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Di situ bertemu datuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bin Abdullah ibn Abil Muttalib ibn Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Di tempat Qusay itu bertemu datuk kedua-duanya. Mendapat gelaran Ummahatul Mukminin, ini adalah suatu anugerah besar daripada Allah Azza wa Jalla. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu Rasulullah SAW adalah lebih awla, lebih utama kepada orang mukminin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda adalah mak-mak mereka. Seperti mana kita tak nak orang lain kata sesuatu yang tidak baik pada mak, begitu ketika kita barangkali mendengar perkataan ataupun tulisan orang yang tertentu terhadap isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita ahlu sunnah wal jamaah, kita menganggap semua isteri-isteri baginda adalah ummahatul mukminin seperti emak kita juga, dan kita pertahankan begitu ya. Sebab yang kedua dikatakan ummahatul mukminin, kata para alim ulama, adalah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dikahwini isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah lahir di Makkah 68 tahun sebelum Hijriyah. Lahir daripada keluarga yang ternama, keluarga bangsawan Quraisy yang sangat terhormat dalam kalangan bangsa Arab ketika itu. Beliau sendiri, Sayyidatuna Khadijah, disebut At-Tahirah. At-Tahirah, orang yang bersih, yang suci, yang tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara yang tidak baik, menjaga dirinya walaupun ketika itu masih lagi
berada di zaman fitrah ketika itu. Seorang yang sangat bijaksana, seorang yang cerdas, malah seorang yang sangat pintar. Saya meminjam apa yang saya nukilkan daripada Al-Alimu Al-Allamah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ketika mengungkapkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra penuh dengan rasa kasih sayang luar biasa Faiz, sampai beliau buat syair tentang Sayyidatina Khadijah ini. Beliau katakan ketika Sayyidatina Khadijah umur 20 tahun, tidak seperti orang kebanyakan wanita-wanita Arab, malah bangsa Arab Quraisy ketika itu yang dikenal dengan Al-Ummiyin. Ummiyin maksudnya tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ketika itu beliau sudah boleh membaca dan memahami kitab Taurat dan kitab Injil. Ajib Faiz, tak seperti orang lain. Malah sangat tekun mengkaji isi kedua-dua kitab ini sehingga sangat faham sekali. Nanti kita akan relatekan kenapa perkahwinan beliau dengan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkahwinan yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar dan dengan keyakinan yang sangat jitu. Kenapa tidak Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ummuna kita ini adalah anak murid kepada ayah saudara beliau sendiri. Bapa saudara beliau bernama Waraqah ibn Naufal. Beliau juga luar biasa. Kenapa? Di ketika bangsa Arab ketika itu yang terkenal dengan ummiyin, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, beliau ini, Waraqah ibn Naufal, tidak seperti itu. Hampir tidak ada orang yang boleh membaca kitab-kitab klasik, termasuk kitab Taurat dan Injil, bukan saja membaca, malah memahami kandungannya dan isyarat-isyaratnya, melainkan Waraqah bin Naufal. Inilah dia bapa saudara dan guru kepada ummuna Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau juga sebenarnya menunggu Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Dan beliau tahu akan datang Nabi itu. Cuma beliau dalam proses menunggu. Itulah juga yang berlaku kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika menginjak umurnya 27 atau 28 tahun Faiz. Beliau kan boleh membaca kitab Taurat dan Injil, tetapi ketika umur 27, 28 macam tu, kecenderungan mengkaji secara lebih mendalam itu Masya Allah zahir pada ketika umur 27 atau 28 tahun ini. Tambah lagi ketika pakciknya bagi tahu begini, wahai Khadijah, saya duk rasa, gitu lebih kurang bahasa anak, bahawa Nabi yang ditunggu-tunggu itu akan muncul tidak lama lagi. Itu ketika umur beliau 27-28 tahun. Mendengar kalam gurunya ini, malah pak saudaranya ini, Sayyidatina Khadijah, mengatakan, wallahi, fawallahi ya ammi, demi Allah, wahai ayah saudaraku. Kalau ammi ni daripada jalur ayah. Kalau khali itu daripada pak saudara, daripada jalur ibu. Ma atazawwaju abadan hatta tazawwajani nabiyyun hadhihi al-ummah. Demi Allah, wahai pak saudaraku, aku tak akan kahwin selama-lamanya sehingga Nabi untuk umat ini mengahwiniku. Begitu Faiz. Memang ternyata ketika umur 28, 27, itu memang umur, memang Masya Allah, kalau nak kahwin itu sangat sesuai sekali. Tetapi beliau sudah berazam, bertekad tidak akan kahwin. Sehingga Nabi akhir zaman ini yang akan mengahwininya. Ketika menginjak umur 29 atau 30 tahun. Beliau seorang yang sangat pintar, ingin membuat sesuatu yang jarang dibuat wanita ketika itu. Apa dia? Berniaga. Perempuan-perempuan, wanita ketika itu tidak ramai, malah tidak ada yang berniaga. Tapi beliau berani. Ini memecah monopoli orang lelaki ketika itu. Dalam keadaan ketika itu, orang-orang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib
mereka percaya juga akan ada Nabi datang selepas Nabi Isa alaihi salam. Dan kalau ikut isyarat yang ada pada kitab Taurat dan kitab Injil, seperti yang dibagi tahu oleh orang-orang terdahulu kepada datuk nenek moyang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sangat yakin Faiz bahawa Nabi itu daripada keturunan mereka. Naam, sangat yakin. Walaupun ada yang lain mengatakan daripada yang lain juga. Sayyidatuna Khadijah, walaupun orang Quraisy ketika itu sangat terkenal, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu sangat masyhur kerana mereka yang memegang tampuk pemerintahan ketika itu, tidak cepat percaya. Itu menunjukkan kalau bahasa Kiai Maimun Zubair rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau selalu menyebut pintarnya Sayyidatina Khadijah, pintarnya Sayyidatina Khadijah. Apa kata beliau? Beliau tidak semudah itu untuk menerima bahawa kenabian itu semudah diwarisi sebegitu. Nah, walaupun tampuk pemerintahan memang orang-orang yang hebat daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tambah lagi, beliau membaca dan mengkaji dan memahami kitab Taurat dan Injil daripada gurunya Waraqah bin Naufal. Sehingga kalaulah yang dikatakan kenabian itu an-nubuwah, mesti ada kesinambungan dia. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung apakah kesinambungan kenabian itu yang menyebabkan Sayyidatina Khadijah Ummuna ini radhiyallahu ta'ala anha tidak mudah untuk menerima, tetapi sangat pintar untuk nanti melihat apakah benar ini Nabi yang disebut di dalam kedua-dua kitab ini. Selepas ini insyaAllah, hadza wa billahi taufiq. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zuhrah Ibni Ma'bad daripada datuknya, bahawasanya datuknya berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, الآن يا عمر. Maksudnya, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda pada ketika sedang mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau sangat aku cintai di sisiku lebih daripada segala-galanya melainkan diriku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi yang paling dia cintai di sisinya melebihi walaupun dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar. Dalami hayati dan contohi kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa baraka wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol mengupas kitab Maza yuhibbuhu Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam wa maza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, semestinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Kita masih lagi berbicara dengan tajuk Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Untuk bahagian yang pertama, silakan saya sambungannya. Syukran jazilan Faiz. Ketika berumur 29 atau 30 tahun, perasaan untuk berdagang itu sudah ada dan malah beliau memecah monopoli lelaki ketika itu. Dan nanti kita akan lihat luar biasa sekali Sayyidatuna Khadijah dengan kekayaannya yang sangat luar biasa dan perdagangan yang sangat besar, keuntungannya kemudian nanti. Tadi kita bicarakan Sayyidatuna Khadijah seorang yang sangat pintar, tidak mudah hanya dengan mungkin kata-kata ataupun kepercayaan sahaja yang Nabi
yang akan datang nanti bukan daripada Bani Israel. Sebab selepas daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, selepas itu para Nabi dan Rasul itu datang daripada keturunan Bani Israel. Tetapi yang akhir itu daripada Arab. Sebab itu orang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sangat meyakini bahawa Nabi itu datang daripada kumpulan ataupun orang Arab. Itu menjadi satu kebanggaan sebenarnya. Sayyidatuna Khadijah yang sangat pintar ini, kerana boleh membaca, boleh memahami kitab Taurat dan Injil, beliau tahu daripada gurunya Waraqah bin Naufal pasti ada kesinambungan dari segi kenabian, bukan setakat begitu sahaja. Sebab itu para nabi itu ada 4 yang besar. Satu Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas itu semuanya datang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. 4 nabi ini adalah nabi yang besar. Kita panggil kepada keseluruhan 124,000 nabi ataupun 313 para rasul. Satu qaul 314, satu qaul 315. Kita ambil qaul yang rajih, qaul yang masyhur. Nabi Adam yang kita sebutkan 4 di kalangan nabi yang besar ini diberi kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tin, buah tin, pokok tin tu Faiz, nah. Ada yang disebut sebagai pohon khuldi itu, nah. Tapi memakannya ataupun kehidupannya adalah berdasarkan daripada buah tin. Kemudian ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, ada juga ketika itu yang namanya pokok-pokok tin yang menghasilkan buah-buah tin. Tinggal lagi ketika banjir besar berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, pokok-pokok tin tadi itu jadi rosak, jadi hilang. Nah, yang peliknya muncul pokok lain. Pokok itulah yang disebut sebagai pokok-pokok zaitun. Yang kita baca wattini waz zaitun itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim diutuskan, memang masih ada lagi buah zaitun itu. Buah tin itu sudah tidak menjadi yang mendasar pada zaman Nabi, yang berluas pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi buah zaitun. Dan di akhir kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam yang nantinya diteruskan oleh para nabi dan rasul yang lain, ketika itu disebut sebagai zaman Watturi Sinin. Watturi Sinin, iaitu para nabi selepas itu sangat banyak, simboliknya itu banyak sangat tertumpu kepada Watturi Sinin. Turi Sinin itu merujuk kepada Jabal Tur Sina ataupun Tur Sina kata kita Faiz. Jabal Tur Sina itu. Sebab itu selepas zaman Nabi Ibrahim sehingga Nabi Isa alaihimussalam pasti itu melintasi ataupun dekat dengan Bukit Tur Sina. Itu nak tunjuk kenabian tu Faiz. Sudah pasti mengikut ilmu yang dipelajari oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha daripada Waraqah bin Naufal, sudah pasti Nabi yang akan datang ni sebagai sambungan kenabian daripada Nabi Isa, yang setiap Nabi setelah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga Nabi Isa sudah melintasi paling tidak menghampiri Bukit Tur Sina. Sudah pasti Nabi yang akhir zaman ni mesti sama juga. Itulah yang namanya tadi kesinambungan. Masya Allah. Tapi apa yang hakikatnya ketika itu, selepas Nabi Isa alaihissalam belum ada lagi orang yang melintasi Tur Sina itu, sehingga zaman Waraqah bin Naufal dan zaman Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anhu. Ketika berumur 35 tahun, masih belum kahwin, sebab beliau kan berazam tak nak kahwin sampai dikahwini oleh Nabi itu disebut tu dalam yang disebutkan oleh beliau tadi itu dalam Taurat dan Injil pun menyebutkannya.
Sampai tak kahwin, Faiz. Mm-mm. Siapa tak nak dengan seorang perempuan ya yang jelita, memang subhanallah. Sangat luar biasa kejelitaannya itu. Sangat cerdas pula tu, pintar, kaya, dah pula pandai menjaga diri, kaya pula tu, Faiz. Saya. Sejarah tidak sebut bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Tetapi dari segi riwayat kitab-kitab sejarah menyebutkan memang Sayyidatina Khadijah seorang pedagang yang sangat besar dagangannya itu. Kenapa? Tidak semua pedagang boleh berdagang ke Syam. Mm-mm. Kan kita cerita sekarang di mana ni? Kita cerita sekarang ni di Makkah ni. Saya. Makkah nak ke Syam 1 bulan pi. 1 bulan balik. 2 bulan masuk kata. Mm-mm. Masuk kata kena ada modal yang besar. Nah, maafkan saya kalau setakat jual hak kecil-kecil Mm-mm. tak dan sampai ke Faina. Ada berhenti lah Ustaz kat tengah jalan. Berhenti tengah Dah jalan. sambung niaga pula. Ini perjalanan sebulan. Saya. Kalau kata jual yang kecil-kecil lah, Mm-mm. jangan-jangan tak dan sampai berapa hari dah basi ke apa Faizna, Ya. dah rosak dan sebagainya. Ini mesti barang-barang yang memang solid, yang kuat, yang mahal, yang boleh tahan sehingga sampai sebulan perjalanan nanti tu Saya. boleh lagi bagus dengan kualiti yang sangat bagus. Begitu. Itu satu yang kita boleh fahami. Yang kedua, nak berdagang itu dalam perjalanan daripada Makkah ke Syam, itu 1 bulan perjalanan. Dan di situ banyak perompak-perompak tengah jalan. Saya. Bayangkan 1000 kilometer. Sebab itulah mesti ada pengawal. Nak bayar lagi Faiz Betul. pengawalnya tu. Dan berdagang kalau setakat seekor 2 unta bawa ada barang dagangan itu tak berbaloi kata orang. Sehingga disebutkan dalam sejarah Sufyan bin Umayyah, seorang pemimpin Quraisy, pernah memimpin 1000 ekor unta. Kafilah Faiz, kalau Saya. kalau 4 unta tu namanya satu kafilah. Ini 1000 ekor unta. Subhanallah. Dan nilai dagangan itu lebih kurang 50,000 dinar. 1 dinar bayangkan sama dengan 300 lebih. Dan sekarang mungkin 400 dan sebagainya. Bayangkan betapa nilai dagangan itu. Dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Masya Allah. Dan juga yang lainnya berkongsi. Jadi bisnes Sayyidatina Khadijah bukan hanya di situ, tapi juga di pasar-pasar di sekitar Makkah pun ada juga bisnesnya. Kita nak tunjuk bagaimana kekuatan kekayaan yang ada pada beliau. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sedang pendengar yang budiman, ada menyimpan lagi gambar lama rumah Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidina Rasulullah SAW di Makkah. Saya. Sebelum diruntuhkan Faiz. Memang gambar itu sebenarnya gambar yang sudah diruntuhkan, tetapi ada lagi sisa-sisa tempat dalam kawasan rumah Nabi dan rumah Sayyidatina Khadijah. Kalau perasan dalam gambar tu ya, alhamdulillah paling kurang kita melepaskan rindu tengok pada gambar tu kan Faiz. Kalau tidak, Allah sepatutnya lah kalau ikut kita lah kalau boleh biarlah rumah tu kalau diruntuhkan pun biar seperti dipagari supaya orang lihat kan Faiz macam mana Nabi subhanallah kawasan perdagangan Sayyidatina Khadijah pun boleh dilihat. Kalau tuan-tuan puan-puan masih lagi lihat foto tu di depan rumah Nabi tu, memang kawasan yang besar tu memang juga untuk berniaga di rumah sendiri tu Faiz. Tak termasuk lagi kedai-kedai beliau yang ada di pasar-pasar sekitar Makkah. Nak tunjuknya kayanya Sayyidatina Khadijah. Kita bicarakan ini bukan apa hadirin, nak tunjuk bagaimana beliau menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan ataupun kemahuan orang-orang pembesar Quraisy juga, jutawan juga untuk kahwin dengan beliau. Sangat sesuai sekali dari segi harta, tetapi tidak, kerana jiwa beliau sudah bertekad untuk berkahwin dengan Nabi. Bermakna ini suatu pengorbanan. Sebab para Nabi dan Rasul seperti yang diceritakan oleh Waraqah bin Naufal sudah pasti nanti akan bertemu dengan halangan-halangan dan cabaran daripada kaum tersendiri. Dan juga kita nak bicarakan bahawa
nanti. Betapa pentingnya dalam dakwah ini disokong, disupport oleh kewangan itu. Nanti dalam 3 tahun ketika berada di Sya'ab Abi Talib, siapa yang financekan semua itu kalau tidak Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini. Masya Allah, ramailah bangsawan meminang tapi ditolak. Sehingga subhanallah, Nabi Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Dan ketika itu Nabi berumur 25 tahun. Beliau banyak mendengar apa yang orang ceritakan, sebutkan tentang Al-Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat jujur, amin. Dan ada juga kerana beliau itu berasal daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka dikatakan ada sebutan bahawa inilah Nabi akhir zaman. Sayyidatina Khadijah, seorang yang sangat pintar, ingin melihat tu, kalaulah benar orang ini, Muhammad ini Nabi akhir zaman, pasti paling kurang akan melintasi atau menghampiri Bukit Tursaina. Sehingga adalah satu cadangan beliau, dan sebenarnya memang beliau juga seorang pedagang. Tetapi Sayyidatina Khadijah, seorang yang sangat pintar, tidak mungkin seorang perempuan dalam perjalanan yang jauh sebegini pergi dengan seorang dirinya begitu, walaupun ditemani yang lain, sudah pasti timbul fitnah dan sebagainya. Akhirnya beliau mempercayai pembantunya, iaitu Maisarah. Maisarah ni nama perempuan tapi lelaki, untuk menemani Nabi SAW berdagang. Tuan-tuan, kita tahu ketika umur Nabi 12 tahun, pakcik beliau Abu Talib juga pernah bawa beliau pergi berniaga di Syam dalam perjalanan yang diinitiate oleh datuk beliau, datuk baginda, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib, yang mengusahakan 2 perjalanan perdagangan orang Arab, Rihlat Asyita, iaitu perjalanan pada musim sejuk ke Yaman, dengan Rihlat Asyita iwas Saif. Saif itu perjalanan panas ke negeri Syam. Itu memang sudah ada sejak dahulu lagi. Jadi Maisarah itu dibagi tahu oleh Khadijah, sambil-sambil kamu berniaga, kamu kena perhatikan apa yang dibuat oleh Muhammad ini. Sebab kalau benar tanda-tanda kenabian padanya begini-begini, tolong tengok. Hadirin, apa yang berlaku daripada Makkah menuju ke Syam itu memang sudah pasti melalui tempat yang namanya Tursaina. Ini sebenarnya sudah satu tanda kenabian. Itu satu, ya. Kemudian melalui tempat-tempat yang nanti akan menampakkan kenabian Rasulullah SAW dengan awan yang menaungi baginda ketika berjalan. Ada ketika berteduh di sebatang pohon, dahannya itu tiba-tiba seperti merendahkan dirinya sendiri untuk menaungi baginda Rasulullah SAW, sehingga ini diperhatikan seorang rahib yang bernama Nastura. Rahib ini memang tahu. Beliau memerhatikan perkara ini, pelik, seorang yang duduk di pokok, dan pokok itu seperti mendekatkan dahannya itu dan daunnya itu, Faiz, untuk meneduhi orang yang di bawahnya. Sehingga beliau mengatakan, ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabiyyun dhu sifatin naqiyah. Tidak mungkin orang yang duduk di bawah pokok ini melainkan seorang nabi yang punya sifat-sifat yang sangat baik. Itu diperhatikan oleh Nastura tadi itu. Dan ketika keduanya sampai di bumi Syam, dekat dengan tempat peribadatan Nastura tadi itu, sehingga Nastura datang kepada Maisarah dan bertanya, afi ainaihi humrah, apakah di antara di kedua matanya itu, mata Muhammad tadi, Nabi itu Muhammad tadi, ada warna merah? Dijawab na'am. Semakin yakin Nastura, semakin yakin beliau katakan ini adalah Nabi akhir zaman, segera bawa balik nanti setelah proses apa semua sekali. Sebab
Ini adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman yang orang Yahudi tidak berapa suka pada. Nah, selepas ini kita akan bagi tahu sedikit bagaimana proses perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan bagaimana Sayyidatina Khadijah itu radhiyallahu taala anha sangat berperanan dalam keimanan, sehingga orang-orang yang nanti beriman ada kaitannya dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha selepas ini insyaallah. Hadza wabillahi taufiq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Negeri Sembilan 102.7 FM. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami IKIM menerusi maulid Al-Ikim kita dalam tajuk Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Untuk bahagian yang pertama, silakan Ustaz untuk sambungannya. Baik, syukran jazilan Faiz. Subhanallah, tanda-tanda kenabian itu sudah nampak sekali dan memang sangat jelas sekali. Sehingga ketika balik ke Makkah, Sayyidatina Khadijah tidak tunggu lama hadirin. Dalam kitab menyebutkan fakhatabathu li nafsiha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha meminang Nabi untuk dirinya. Ini satu yang sangat pelik dalam tradisi Arab. Even dalam tradisi orang Melayu sekalipun, kalau meminang tu biasanya orang lelaki lamai jumpa kan. Ini orang perempuan pula, dia tak pergi jumpa lah, tapi hantar wakil. Perempuan pula meminang lelaki, sehingga Nabi rasa tak berapa nak selesa ketika itu. Pun begitu, maqadar Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diterima perkahwinan itu dengan ketika umur baginda 25 tahun, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha berumur 40 tahun dengan mahar 500 dirham, dan perkahwinan yang Masya Allah ketika itu memang dianggap suatu yang sangat menggembirakan kedua-dua pihak. Walhal sebelum itu, Sayyidatina Khadijah telah pun berkahwin 2 kali dengan Atiq bin A'id Al-Makhzumi dan Abu Halah ibn Nabash At-Tamimi, yang anak lelakinya adalah Hind bin Abu Halah. Hind itu yang kita kata Hindun, kalau Hindunnya dia perempuan. Jadi Hind asalnya Hind, tapi kita biasa sebut Hindun. Itu antara nama perempuan tapi lelaki. Sama juga tadi Maisarah, nama macam perempuan tapi adalah lelaki. Naam. Masya Allah, tabarakallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Khadijah, nanti siri yang kedua kita akan bicarakan bagaimana cara beliau menerima Islam dan pengorbanan beliau dan keistimewaan beliau yang lain. Untuk siri yang ini kita bicarakan dahulu. Beliau ini subhanallah menjadi tempat kembalinya asal keimanan itu.
ada kaitan dengan beliau. Kenapa tidak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu kan sejarah beliau adalah orang yang berniaga juga. Dan beliau rapat juga dengan Sayyidatina Khadijah rupanya. Sebahagian mengatakan sangat rapat itu seperti secretary, seperti setiausaha, lebih kurang begitulah. Nah, dan siapa yang mula-mula lelaki masuk Islam kalau tidak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Nabi mengatakan, anta syariki ya Abu Bakrin fil jahiliyati wal Islam. Kamu adalah yang bersama denganku wahai Abu Bakar ketika jahiliyah dan ketika Islam. Kenapa tu? Kerana dekat kedua-duanya dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, bukankah membawa barang dagangan untuk diniagakan? Kemudian di Syam tu ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar itu juga berniaga, dan perniagaan itu ada kaitan juga dengan Sayyidatina Khadijah, sehingga dikatakan seperti setiausaha beliau. Siapa yang masuk Islam di kalangan kanak-kanak ketika itu kalau tidak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah? Siapa beliau? Anak angkat Sayyidatina Khadijah, walaupun beliau sebenarnya anak Abu Talib, tetapi kerana diangkat oleh Sayyidatina Khadijah sebagai membalas Nabi dulu kan, ketika berumur 8 tahun kan Faiz meninggal tok beliau, iaitu Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib wasiatkan supaya Abu Talib menjaga Nabi SAW, kerana Abu Talib dilihat sangat sayang dan cinta dengan anak saudaranya ini. Pun begitu, dalam keadaan yang tidaklah mewah seperti yang lain, tetap juga menjaga. Itulah yang Nabi nak balas. Ketika Nabi dulu dijaga oleh Abu Talib, pak saudara beliau sendiri, dan ketika beliau sudah Masya Allah punyai harta bersama dengan Sayyidatina Khadijah, maksud saya, jadi keduanya nak balas balik seperti mana dulu Nabi dijaga oleh Abu Talib, sekarang mereka jaga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Begitu ya. Anak angkat keduanya yang kedua siapa? Zaid ibn Harithah adalah anak angkat kepada Sayyidatina Khadijah, yang juga masuk Islam antara yang awal. Sayyidatina Khadijah punya 2 orang anak sendiri, iaitu Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah. Itulah 2 orang anak Nabi yang meninggal masa kecil. Lalu mereka pun mengangkat 2 orang yang lain, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan kerana Sayyidatina Khadijah tadi tu sangat percaya dengan Sayyidina Abu Bakar yang sama juga dalam perniagaan, lalu kita tahu Sayyidina Abu Bakar kan nantinya membeli seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah, dan duit itu sebenarnya juga datang daripada Sayyidatina Khadijah. Nampak tak Faiz? Yang kita sebutkan tadi itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, kan kaitannya dengan Sayyidatina Khadijah sebagai orang yang terlibat dalam perniagaan sama-sama. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid, itu kan kedua orang anak angkat Sayyidatina Khadijah. Sehingga di dalam Maulid Al-Barzanji disebutkan, wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin sahibul ghari was siddiqiyah. Dan orang yang pertama sekali beriman di kalangan lelaki adalah Abu Bakar, orang yang bersama dengan Nabi dan yang membenarkan akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa minas sibyani Aliyun, daripada kalangan kanak-kanak adalah Sayyidina Ali. Wa minan nisa'i Khadijah allati thabbata Allah biha qalbahu wa waqah, iaitu Sayyidatina Khadijah yang pertama beriman di kalangan wanita, yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan hatinya dan menjaganya. Wa minal mawali Zaid bin Harithah, dan di kalangan hamba saya yang sudah merdeka Zaid bin Harithah. Wa minal ariqi,
dan di kalangan hamba sahaya yang belum lagi merdeka ketika itu, Bilalunil ladzi 'adzabahu bifillahi Umayyah. Dan di kalangan hamba sahaya yang belum bebas lagi ketika itu adalah seorang hamba yang bernama Bilal yang diazab oleh Umayyah kerana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang kita sebutkan tadi, nama-nama yang terkenal di dalam sejarah dan semuanya ada kaitan dengan Ummuna Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Insyaallah untuk siri yang akan datang kita akan bicarakan tentang keislaman beliau dan apakah fadilat-fadilat keistimewaan lain yang sangat luar biasa yang ada pada Ummuna Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada minggu ini, siri 1 untuk kita mengenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita sambung minggu depan hari dan waktu yang sama setiap Khamis 9 malam pastinya menerusi Maulid at-Ikim. Jumpa lagi Ustaz untuk pertemuan kita minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat anda teruskan setia bersama-sama kami pastinya Ikim, inspirasi Inforia Islami. Maulid at-Ikim kembali semula Khamis 9 malam. Ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Keseorangan engkaulah teman, dia tersisih engkau memilihnya, dia terbuang engkau menyayanginya. Karena iman kau sanggup berjuang. Siti Khadijah namamu indah, Kubra Hasanah tauladan umat. Jika Rasul terpinggir, engkaulah insan terhampir. Siti Khadijah mujahidah salehah, agung jasamu di pesada sejarah. Pemergianmu ditangisi Nabi, hingga kini tiada pengganti. Sunyi jalan menuju Allah, menggami hati mencari teman. Bidang jalan menuju Allah, jika teman seperti Khadijah masih ada lagi, masih ada lagi. Kaulah tambang cinta sejati, terikan di pertama ketika Islam bermula.